Surah apa? 40, 48 kan? Hmm. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 48. Tajuk dia sebab-sebab wajib mandi ya. Ada berapa sebab wajib mandi? 6 perkara. Jadi sebab wajib mandi ni 6. 6 sebab wajib mandi. Jadi dapat salah satu daripada 6 sebab ni wajib mandi. Dan kedua daripada 6 sebab wajib mandi, sebab keluar mani. Baik, sebelum ni mati ya, settle mati, kita dah bahas mati salah satu daripada sebab wajib mandi. Jadi mati ni dia panggil wajib ke atas orang yang hidup sebagai wajib fardu kifayah. Wajib mandi ke atas orang yang hidup atas jalan wajib fardu kifayah. Cuma syarat sah mandi kita dah bahas sebelum daripada ni. Syarat sah mandi itu jenis mukallaf. Kenapa syarat sah mandi jenis mukallaf? Sebab mandi ni dia termasuk mandi mayat ni dia termasuk perbuatan yang tidak bergantung dengan niat. Sebab tu sah jenis mukallaf. Tak disyaratkan mukallaf. Kenapa? Kerana niat ataupun dia panggil apa, mandi mayat ni salah satu perkara ataupun perbuatan yang tidak berhajat kepada niat. Cuma dia panggil mandi itu wajib, adapun syarat orang yang nak mandi itu adapun mandi itu syarat orang nak mandi itu tak syarat mukallaf, hanya jenis mukallaf, dan pula mandi itu pula tidak berhajat pada niat. Tu hanya sunat niat. Diri mandi wajib. Orang yang nak mandi itu tak diwajibkan niat. Hanya sunat niat. Kalau orang tu orang Islam, maka sunat dia niat mandi. Saja aku mandi atas ini mayat kerana Allah Ta'ala, dapat pahala. Pahala apa? Pahala sunat. Adapun diri tu wajib, diri mandi. Sebab itulah mandi ni, walaupun orang kafir mandi, kita kena tengok pastikan mandi itu lengkap dan sempurna. Tata cara mandi menurut syariat. Jadi tata cara mandi ni apa dia? Orang panggil apa? Rata seluruh air di kawasan zahir. Mandilah. Sayalalul ma' fi jami'il badan. Ataupun dipanggil isalul ma' fi jami'il badan. Menyampaikan air pada seluruh anggota zahir badan. Orang panggil mandi. Walaupun yang mandi itu jin, walaupun yang mandi itu orang kafir, walaupun mandi kanak-kanak belum balik, tapi kita tengok mandi itu sempurna. Maksud sempurna ni rata seluruh anggota zahir badan. Sah. Kalaulah orang yang mandi itu pula orang yang apa nama ni dah sah niat, maksud dianya orang yang diiktibar niat dia, maka sunat dia niat. Diri mandi wajib, adapun sunat tu niat. Adapun apa nama ni mandi itu niat, sunat niat mandi. Begitu juga wuduk, sunat wuduk. Tetapi status wuduk tu sunat. Wuduk siapa? Wuduk ke atas mayat tu. Jadi sunat orang yang hidup, bukan sunat atas mayat. Sunat ke atas orang yang hidup mewudukkan mayat. Status dia sunat. Tapi nak wuduk itu wajib niat. Kalau tadi status di mandi itu wajib, fardu kifayah. Tapi niat sunat. Wuduk tu pula status dia sunat. Sunat kata orang hidup mewudukkan mayit selepas mandi. Lepas mandi wudukkan dia. Lepas wuduk baru kafan. Jadi tapi nak sah sunat tu, sunat wuduk tu niat
Niat tu adalah wajib. Dia panggil apa? Dia panggil wajib untuk mensahkan ibadat sunat. Dia panggil wajib sinai. Wajib sinai ni banyaklah. Wajib sinai ni wajib untuk mengesahkan ibadat. Bukan dengan makna kalau tak buat haram. Kalau tak niat, tak berdosa. Cuma tak dapat pahala sunat lah. Dia panggil tak sah. Bukan kata tak ambil wuduk tu haram. Bukan kata tak ambil wuduk tu berdosa. Tak ambil wuduk, tak dapatlah pahala sunat kata orang hidup. Tak mewudukkan mayit. Adapun mayit tak ada apa pun. Tapi kalau nak dapat pahala sunat, kena niat. Itu dia panggil wajib sunat. Macam kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang mumayyiz. Kanak-kanak mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayyiz. Dia syarat sah niat ni bukan balik. Syarat sah niat ni mumayyiz. Apabila mumayyiz sahaja sah niat dia walaupun dia tak balik lagi. Tapi kalau kanak-kanak yang tak mumayyiz, tak sah niat dia. Tak sah niat dia. Kena wali tukar niat. Wali tu niat kat dia. Adapun dia mumayyiz, kanak-kanak tu mumayyiz, dah sah dah niat dia. Baik. Jadi ingat, perbuatan yang tidak berhajat kepada niat sah orang kafir buat. Contohnya mandikan mayat sah. Contoh yang kedua apa lagi? Perbuatan tidak berhajat kepada niat. Basuh najis sama juga. Basuh najis tak berhajat pada niat. Kita basuh najis kita tak berhajat kepada niat. Niat apa? Niat untuk mengesahkan basuh tu. Status tu suci ke tidak. Tu. Bukan untuk dapat pahala. Ada pun untuk dapat pahala, kena niat. Contoh dia, kita orang balik ni. Orang balik, kalaulah dia basuh kencing dia, istinja, dengan tidak ada niat sunat, tidak ada niat wajib, maka tak akan dapat pahala, kata setengah ulama. Ini kaum muktamad. Kita basuh tiap-tiap hari, basuh kecing. Tapi tak terlintas hati kita pun basuh kecing itu kerana sunat, ataupun basuh kecing kerana wajib. Ada kalanya basuh kecing ni wajib basuh. Sama ada wajib muwassa' ataupun mudayyak tu je. Ataupun berok kita ni wajib basuh. Jaranglah sunat basuh. Ada juga orang sunat basuh pun. Kering, tak ada apa pun. Sunat je basuh, tak wajib pun. Tak melekat apa pun, kering. Keluar-keluar memang kering pun taik kita. Taik kerah. Tu sunat basuh. Tapi nak sunat basuh kena niat. Kalau semata-mata basuh jadi adat je. Takkan tak nak basuh berok. Basuh takkan duduk dengan tak basuh berok. Basuhlah berok. Adakah basuh berok kerana syariat, kerana perintah, kerana wajib? Tak terlintas pun. Maka tak terlintas, tak dapat pahala. Tapi sah dah. Sah. Maksud sah tu apa? Status dia lepas dia basuh walaupun dia tak niat, suci dihukumkan. Apabila suci dihukumkan suci, maka sembahyang pun sah, masuk masjid pun tak haram. Tapi pahala tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak niat. Kenapa sah tak niat pun? Sebab ibadat ni tidak berhajat pada niat. Bersuci ni dia tidak berhajat pada niat. Apabila tidak berhajat pada niat, kalau orang itu orang yang diiktibarkan niat dia, orang itu sah niat dia, dia tak niat, tak dapat pahala. Tapi kalau orang yang tak sah niat dia, sah bersuci. Kenapa? Kerana bersuci tidak berhajat pada niat. Contoh orang kafir. Orang kafir datang rumah kita. Ada taik cicak, ada taik burung depan tangga kita. Kita minta dia yang basuh. Sah ke tidak status tempat tu apabila dia basuh jadi tempat mutanajis tu, bukan dia basuh taik tu, dia basuh mutanajis tu. Tempat yang kena tu. Maka status itu kalau kita tengok cara dia buat tu kena dengan sistem syariat, kena dengan langkah-langkah bersuci najis sederhana, maka status tempat itu sah. Kenapa sah? Walaupun orang kafir buat, kerana bersuci itu tidak berhajat kepada niat. Cuma nak pahala je, kena telitah niat. Aku bersuci ni sunat kerana Allah. Aku bersuci ni wajib kerana Allah Ta'ala. Begitu juga orang kafir bersuci ataupun samak kulit binatang, kulit bangkai, sah juga. Samak kulit bangkai walaupun orang kafir yang samak, sah. Kenapa? Kerana samak kulit binatang ni ataupun samak bangkai ni sah walaupun orang kafir tidak berhajat pada niat. Baik, saya tahu. Kita terus. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya daripada 6. Dua daripada 6. 6 apa dia? Sebab
sebab wajib mandi. Disebab keluar mani. Dan keduanya sebab keluar mani. Keluar mani tu bayan daripada keluar tu, daripada tu dipanggil bayan, keluar. Keluar tu daripada lelaki. Ataupun keluar tu daripada perempuan. Lelaki dan perempuan ciri dia, lelaki yang macam mana? Yang kata wajib mandi ni. Lelakian yang tu sifat bagi lelaki dan perempuan. Lelaki yang cukup umurnya, umur lelaki dan perempuan cukup tu 9 tahun tahdidan. Syarat yang kata keluar mani ni bukan semata-mata keluar mani. Keluar mani yang nak dihukumkan mani ni mestilah syarat dia keluar mani daripada lelaki dan perempuan tu, syarat dia mesti cukup umur 9 tahun tahdid ataupun lebih lagi okeylah. 9 tahun cukup. Kalaulah apa nama ni sari tak cukup lagi, keluar dah mani tak cukup 9 tahun, maka air itu tidak dinamakan air, tidak dihukumkan air mani. Dia mesti cukup, dia mesti tepat. Umur ni umur qamariyah lah, macam biasalah. Jadi sama ada keluar tu takmim, dalam kitab kita tak ada takmin. Jadi sebab keluar mani, dia panggil, kalaulah kita kedua nya ni dia kalau dalam kitab lain, dia kita nak takdir nya ni, kalau dalam kitab lain, kitab Tuan Guru ni dia lain sikit, dia ada badal. Kalau kitab lain dia tidak ada badal, maksud badal ni yang menepati dengan nya tu, kita kena takdir. Tapi di sini kita takdirnya ni, nya hanya boleh takdir 2 daripada 9. Tak perlu kita takdir keduanya nya daripada 9. 9 apa? Sebab yang wajib mandi. Sebab wajib mandi. Sebab apa? Sebab musannif dia buat mari dah sebab keluar. Dia buat mari dah sebab. Jadi dan keduanya nya daripada 9 perkara wajib mandi. Apa dia? Sebab keluar mani. Dengan sebab wajib mandi itu keluarnya mani. Jadi ciri mani kita dah belajar. Tak perlu ni lah. Ciri mani kita belajar dah. Cuma takmim. Yang kata keluar mani lelaki dan perempuan yang cukup umur 9 tahun ni, tepat atau lebih ni, sama ada keluar tu, cara keluar tu tak kira. Cara keluar tak kisah, tu dia panggil takmin. Dia tak spesifik. Apabila takmin ni maksudnya dia lebih umum. Kalau spesifik dia tak bawa takmin, takmin dia sama ada. Apabila ada sama ada, maksud kita tahu bentuk keluar itu umum. Dia tak spesifik satu bentuk, tak, dia umum. Jadi cara keluar mani ni sama ada cara keluar mani ni, cara keluar mani sama ada dengan cara mimpi. Dia tidur, mimpi, walaupun tidur tu 2 minit je tidur. Duduk dalam kelas tidur. Lepas dia tidur, tengok-tengok basah dah. Lepas tu dia cek tu memang ciri air mani. Kenapa? Kerana dia mimpi dalam tidur dia. Mimpi keluar mani. Kalau mimpi lain tak kisahlah. Tak kira lah. Ni mimpi keluar mani. Ataupun ataupun cara keluar mani bukan melalui mimpi. Ataupun keluar dengan cara yang lain daripada mimpi. Biasanya kita ni biasanya keluar, dia panggil ghalib keluar mani mimpi. Tu ghalib. Kebiasaan keluar mani mimpi. Tetapi ada cara yang bukan ghalib, dia panggil bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Ada cara lain. Cara lain ni kalau bahasa moden kita panggil yang luar biasa lah. Luar biasa ni sebuah syarak, bukan luar biasa dia. Dia ni tak luar biasa bagi dia. Dah biasa dah kerjaan haram ni. Apa dia? Mimpi
dipanggil jalan biasa. Yang kedua, jalan yang lain daripada mimpi, jalan yang luar biasa. Bagi nisbah syarak. Syarak tak buat kerja macam tu, tapi dia buat kerja. Yang pertama apa? Dia melihat sesuatu, melihat sesuatu yang menimbulkan gairah dia, sehingga keluar mani. Dia tengok pokok kayu, gairah, keluar mani. Ini luar biasa. Orang panggil nadir. Tadi ala sabilil ghalib, mimpi. Tapi lain daripada mimpi, ini dia panggil ala sabilin nadir, di atas jalan nadir. Tengok lembu pun gairah, keluar mani. Ni memang lain macam. Luar biasa hebat. Tengok pokok kayu, gairah, keluar mani. Tengok lembu, gairah, keluar mani. Tengok kucing duk mengawan, gairah, keluar mani. Tu jangan tengok. Siapa yang tengok kucing mengawan, fitnah. Ni bahasa lembut, fitnah. Kalau bahasa kita, naik, terus naik, haram. Jangan tengok kucing. Ni dah dia tengok kucing mengawan tu, suruh nak tengok. Oi, panggil kawan. Jom tengok ni, tengok. Kejut kawan tu. Tengok kucing duk mengawan. Allahu akbar. Dia panggil kawan buat maksiat tu. Dahlah dia seorang buat maksiat dah. Tengok. Heran kucing ni. Dia tu tengok. Tak puas hati seorang, tak syok buat haram seorang. Jom. Habis satu asrama tengok kucing duk mengawan. Haram. Sekiranya dia tengok kucing tu mentimbulkan fitnah. Ataupun sekiranya dia tengok kucing tu naik, kok fitnah tak faham. Apa dia fitnah? Intisyaruz zakar. Tu fitnah disebut dalam kitab Bajuri. Dan kitab Bajuri Ibn Qasim dalam jilid yang pertama disebut apa dia fitnah bagi lelaki? Intisyaruz zakari. Intisyar zakar. Intisyar ni bahasa kita dia panggil naik lah, zakar. Kalau dia tengok apa saja mudah, apa saja dia tengok gairah naik. Apa nama ini? Keluar mani. Tu. Dan contoh yang kedua yang kata ala sabilin nadir ini, di atas jalan nadir ini yang keluar mani, pertama tengok suatu gairah. Yang kedua, walaupun dia mengeluarkan dengan tangan sendiri, haram. Nabi kata, panggil apa? Dalam hadis tu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ingatlah matan dia, binikah liyadi. Tu antara contoh, tapi saya tak ingat betul matan dia, nanti lain kali. Nabi kata Allah melaknat orang yang menikah dengan tangan dia. Orang yang melakukan pernikahan dengan tangan dia, Nabi laknat. Walaupun dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, okey, tapi kita cerita hak kita dululah. Baik. Jadi tetap wajib mandi. Baik, settle. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketiganya daripada 6 sebab wajib mandi. Apa dia? Sebab wati. Tu sebab wati. Sebab wati ataupun kena wati. Orang yang mewati wajib mandi, ataupun orang yang kena wati pun wajib mandi. Jadi wati tu fa'il, kena wati tu maf'ul. Fa'il pun wajib mandi, maf'ul pun wajib mandi, dua-dua. Bukan orang yang mewatikan saja wajib mandi, orang kena wati tak wajib mandi, tak. Orang yang kena wati pun wajib mandi, orang yang diwatikan pun kena wajib mandi. Jadi fa'il dengan maf'ul sama. Iaitu yang kata wati ni apa dia? Tu. Ni kena tahu ta'rif wati. Dia panggil ta'rif wati, dia panggil ta'rif jima'. Nak faham? Ta'rif wati di sisi syarak, bukan ta'rif wati di sisi istilah. Bukan ta'rif wati di sisi bahasa. Kalau ta'rif wati di sisi bahasa maksud pijak, tekan. Dari segi bahasa, wati di sisi bahasa maksud pijak, maksud tekan. Adapun di sisi syarak, dia spesifik, lebih spesifik. Tekan yang macam mana? Tu syarak. Jadi syarak datang menfokus dan dia panggil menspesifikkan lagi terma wati berbanding dengan penggunaan bahasa lebih umum. Tu orang Arab umum, maka syarak menggunakan bahasa yang sama, bahasa Arab juga. Kerana
Kerana bahasa Arab merupakan bahasa rasmi dan agama kita. Maka dia tidak menggunakan bahasa lain. Dia tak menggunakan bahasa Arab, tetapi dengan makna yang tersendiri. Itu tujuan kita belajar. Nak kepada apa? Murad kita belajar nak kepada istilah syarak. Itu kenapa? Apa dia wati ni? Iaitu meraib. Meraib ni maknanya menenggelamkan ataupun menghilangkan. Menenggelamkan ataupun menghilangkan. Menenggelamkan, tenggelam apa dia? Oleh lelaki. Tenggelam tu akan hasyafah zakarnya. Maksud akan kepala zakarnya. Tenggelam kepala semua. Ataupun kalau orang yang tidak ada kepala, zakar ni dia beranak-beranak tak ada kepala zakar. Betul macam kayu. Kira apa? Ataupun qadarnya. Qadar ni bahasa Arab, bahasa Melayu pun dia sama. Maksud apa? Maksud kadar. Qadar ni maksudnya kadar yang sama panjang zakar. Tu dia panggil kadar zakat. Apabila kita panggil kadar zakat, dia merujuk pada apa? Merujuk kepada nisbah panjang. Nisbah panjang, bukan kira lebar. Nisbah panjang. Kadar ni tidak dikira lebar. Tak kira lah lebar berapa banyak pun tak kira. Kira panjang dia tu. Ukuran panjang. Kadar ukuran nisbah panjang zakar bagi orang yang tidak ada zakar. Jadi kadar ni kadar mana dia tak sebut di sini. Iaitu kadar zakar ikut uruf. Uruf kita. Kita orang Melayu, zakar uruf kita berapa? Berapa panjang kepala? Jangan ikut uruf lain. Jangan ikut uruf Arab. Uruf Arab jangan. Dia kena ikut uruf kita. Lama kita dah ambil uruf orang lain. Ambil uruf orang lain 3 inci. Melayu tak sampai 3 inci contoh jalan ni. Melayu lebih kurang semuanya 7 ke 8 inci panjang semua. Kepala dia tu saja 2 inci Melayu. Maka orang yang tak ada zakat ni ukur dia, contohnya zakat dia ukur 7 inci. Tu kadar orang Melayu. 7 inci nak kira kepala uruf 2 inci. Maka tenggelam 2 inci, ngam-ngam 2 inci dikira jimuk. Menenggelamkan 2 inci. Tu bagi orang yang tidak ada kadar, tidak ada kadar, tidak ada kepala zakat. Maka kita kira norma, ikut norma uruf orang kita. Uruf ni maksudnya kebiasaan ataupun norma orang kita, orang Melayu. Maka berapa panjang kepala zakat. Contoh sahaja, ambil contoh 2. Jangan balik ukur pula. Contoh saja. Jadi kalau nak mengajar ni nak tepat ukur lah. Nak paling fakta, kalau saya tumpuan saya tak tahu. Tu fakta sungguh. Kalau saya saya ni orang Melayu. Kalau hak saya 2 inci setengah. Hebat ustaz ni. Kira fakta sungguh. Tu kena tahu uruf. Maksudnya tenggelam masuk kepala. Tenggelam kepala. Tak payahlah tenggelam semua. Kepala je. Tapi kalau tak tenggelam kepala, tak dikira jemuk. Walaupun hanya tenggelam separuh. Tenggelam kepala tapi separuh baru. Kan kepala kan 2 inci contoh. Dia tenggelam seci baru. Tak dinamakan jimuk. Tidak dinamakan jimuk, tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Ini penting ni, nak mandi ke tak wajib mandi ni. Nak tahu jimuk ke tak jimuk. Kalau duk main geli-geli je, main testing je baru, tak jimuk. Tak jimuk. Tak jimuk jadi duk mandi je lah, tak jimuk. Kenapa mandi ni? Dah wati dah. Wati apa? Isteri mengaji, yang suami ni tak apa rajin. Tak tahu wati tak wati. Kena isteri ajar. Tak lagi lah ban. Oh ya ke? Bukan wati. Tak wati lagi. Abang ni tak tahu wati tak wati. Baik. 1. Menenggelamkan oleh lelaki akan hasyafah. Tenggelam tu sekalian kepala zakar ataupun tenggelam kadar panjang kepala zakar. Tenggelam tu ke mana? Ni kena tahu. Ke dalam faras perempuan.
ataupun ke dalam dubur lelaki, liwat pun wajib mandi. Apa dia duk buat? Kira haram ini. Ini kira nak kira jima. Dia duk buat. Bukan boleh percaya ni. Lah ni fitnah akhir zaman ni. Ramai berlaku tempat tempat orang panggil di asrama, walaupun asrama tu tempat pengajian agama, Allah Taala uji dia. Uji jadi tengok pada lelaki geram. Tak boleh duduk sekali dengan lelaki. Kena kurung dia bilik asing. Bapa dia duduk tengok lelaki dia berkenan. Dia jantan. Bukan khunsa, tidak. Bukan khunsa dak dia ni. Memang dia ada satu alat saja. Tapi luar tabi'i. Dia tak boleh kontrol. Tengok lelaki. Pegang punggung lelaki. Dia selokkan orang selalu. Mula akan timbul syaitan kacau. Maka dikira jima. Ataupun ke dalam, ataupun khunsa. Khunsa ni kena takdir lah. Ataupun ke dalam dubur khunsa. Khunsa ni kira dubur, bukan dia kira faraj. Ataupun ke dalam dubur khunsa. Pertamanya, tenggelam tu ke dalam faraj perempuan, satu. Ataupun tenggelam ke dalam dubur lelaki. Dua. Ataupun tenggelam khunsa, ataupun ke dalam dubur khunsa. Ataupun perempuan, ataupun ke dalam dubur perempuan. Kalau kok farah perempuan, kita tahu dah lah, nama jimuk juga. Kok dubur dia pun nama jimuk, walaupun haram. Bukan nak cerita haram. Ni orang silap faham ni. Baca kitab kena jaga betul-betul. Apabila semua fakta ada dalam kitab, dia ingat boleh. Ni bahaya. Bahaya ni. Ada satu saya biasa dengar mengajar. Dia kata salah satu cara helah yang kita boleh buat musim Ramadan bagi orang yang baru kahwin, takut terlajak, nak mengelakkan daripada kafarah yang berat. Jima' di bulan Ramadan, hukum dia haram, dosa besar dan kafarah. Puasa berturut-turut 2 bulan. 2 bulan berturut-turut berat. Berat tak berat dia, contoh 2 bulan ni 30 capai 30 60 hari. Hari yang ke-99, contoh cantik, hari yang ke-60, tiba-tiba dia tak mampu nak meneruskan puasa, sakit perut dan sebagainya, kena buka puasa hari 60, dia kena mula balik hari pertama. Dikira baru balik. Berat tak berat? 20 hari berturut-turut, tak boleh selang sehari. Beratnya orang yang jima' di bulan Ramadan. Maka kalaulah dia helah dia, dan kitab sebut, dia kitab matlab pun sebut, helah dia jangan terus jima', tapi buka dulu. Buka minum air setengah, lepas tu jima'. Boleh elak daripada kafarah. Tak kena kafarah. Dia kata bagi orang yang ada ilmu, orang yang mengaji, ada cara nak buat. Dia mengajar lagu tu. Bahaya tu. Dia kata ada cara nak buat, bukan tak ada cara, ada cara. Kena mengajilah, dia kata. Tak mengaji ni makin berdal ni. Dia tak boleh. Apa pun pejam mata menggigil. Sehingga terjima'. Apabila jima' kafarah. Maka dia kata sabar tuan-puan, sabar, minum dulu. Nampak tak? Dia tak tahu bahawa itu ulama nak cerita bahawa kalaulah terbuat, maksudnya apa? Tak kena kafarah. Tapi apa hukum buat? Buat itu adalah dosa besar. Dosa besar bagi orang yang buka puasa dengan sengaja. Sengaja dia buka, membatalkan dengan sengaja, adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Lepas tu apa pula? Dah lah dia buka puasa dengan sengaja, dosa besar. Dia jima' pula dengan sengaja, tetap dosa besar. Kerana wajib imsak. Itu bukan dosa kecil tu. Wajib dia imsak. Ni ulama sebut dosa bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa? Kerana dia buka itu bukan buka yang dibenarkan. Haram dia buka. Tapi dia buka juga kerana nak jima'. 2 kali haram. Satu, buka tu haram, dosa besar. Yang kedua, dia jima' pula. Tu dia panggil jima' yang berdosa. Jima' yang haram. Biasa kita dengar jima' yang haram ini adalah zina. Ada juga jima' yang haram,
selain daripada zina, walaupun dia suami isteri. Situasi tertentu yang membawa kepada jima' tu haram. Antaranya ni, wajah ataupun rupa jima' haram. Taswir, kalau orang tanya ada tak suami isteri yang jima' dia haram? Ada. Biasanya jima' dapat pahala. Contoh, orang kena tahu, suami kena tahu, isteri kena tahu. Suami saja tahu, isteri tak tahu, tak jadi. Benda ni ibadat bersama. Kalau ibadat kita seorang diri, kita boleh buat, orang tak reti pun. Tapi kalau ibadat nak kena terikat dengan orang, kena dua-dua faham. Kita nak buat ibadat, isteri tak nak. Isteri nak buat ibadat, abang pula letih, tak jadi. Bukan tidur. Letih pun tahajud, letih pun tahajud. Samalah, ni pun jima' pun. Letih pun nak ibadat, kita bukan lama pun. Tapi orang tak faham. Ban, ibadat ban, tak tahu ke letih. Habis. Lepas tu kalau letih tak semayang. Semayang lain, ni bukan ibadat wajib. Habis. Habis teh. Betul lah kat dia. Jadi biasanya ibadat ni, jima' ni merupakan ibadat. Dia lagi. Jadi terlebih galak pula. Mengaji siapa umur 30 baru kahwin. Ini mengaji kitab satu khatam, satu biji kitab pun tak khatam. Lagi dua melompat nak kahwin. Balik rumah minta babo nak kahwin. Allahu Akbar. Guru dia, ni penting guru. Sebaik coach baru kita ni. Tengok ustaz 40 tak kahwin lagi. Yang alim betul-betul. Ini umur 18 nak kahwin hegi-hegi. Kita muda lagi. Kan dapat menantu dah muda lagi. Bapak pun duduk tengah galak lagi. Kan? Minta juga dengan abah nak kahwin. Minta Allah minta lah nak kahwin. Nak kahwin takkan nak kena sara bini lagi, menantu pun nak kena sara. Kan? Anak pun nak sara. Jenuh, jam lagi ni. Kita mengaji kitab apa mandi? Kitab hadis ada dalam tu. Hadis matan Abi Jamrah ada. Ada ibadat yang ada pahala, termasuk dia jima'. Baik saya tu dia takrif jima'. Orang kata kalau orang tanya kenapa ni? Kenapa? Orang kata wati apa dia? Inilah dia wati. Jima' apa dia? Inilah dia. Kenapa penting takrif? Kerana takrif ni dia sangat orang panggil apa? Perkara yang dasar. Kalau kita tak tahu takrif, tak boleh keluarnya hukum. Sebab tu takrif kenapa? Apa saja takrif kenapa? Kenapa? Nak lahirnya hukum, kena tahu takrif. Hukum yang terlibat dengan jima', kena tahu jima' apa dia. Wajib ke tidak mandi? Kena tahu apa takrif. Wajib ke tidak mandi? Kena tahu sebab dia. Apa sebab? Antaranya lah mandi. Itu jima', maka kita kena tahu apa dia jima'. Kalaulah jima', maka takrif menepati takrif jima', jadi keluarlah hukum wajib mandi. Dan ni dia panggil ghayah. Ghayah ni nak menyata bersangatan wajib mandi. Penegasan bahasa kita. Ghayah ni dia nak tegaskan wajib mandi asalkan jima' saja, tak ada kaitan dengan lain, tak ada kaitan dengan mandi, walaupun tidak ada mandi. Sebab ada orang kata nak kena mandi juga ke? Tak keluar mandi pun dia tak tahu bahawa semata-mata jima' itu adalah wajib mandi. Ini orang tak faham. Dia hanya duk faham mengaji sekolah rendah, keluar mandi wajib mandi, jima' tak perasan pun wajib mandi. Sebab tu dia kata kalau jima' tak keluar mandi, tak keluar mandi, tak wajib mandi. Ada orang pegang macam tu, pegangan dia tak wajib mandi. Kenapa? Kerana jima' tak keluar mani. Ini pun pahaman yang sonsan dan tak betul. Baik, dan jikalau tiada keluar mani sekalipun, sekalipun tu penegasan nak menyatakan walaupun tidak ada mani, wajib mandi semata-mata jima', semata-mata wati. Jadi istilah dia ada 3 istilah kena faham. Awak tanya apa pun cekak 3 istilah. Apa dia? Wati, jima', dukhul. 3 ni semuanya takrif sama. Orang kata apa makna wati? Sama. Menenggelamkan sekalian
kepala zakar ataupun kadar kepala zakar bagi orang yang tidak ada kepala, ataupun orang yang terpotong kepala dia nak sunat terjawi tok apa nama ni, doktor tersilap terpotong dengan kepala-kepala, maka kepala tidak ada, dikira kadar, tergelam kadar. Tergelam itu ke dalam faras perempuan, ataupun ke dalam dubur lelaki, ataupun ke dalam dubur khunsa, ataupun ke dalam dubur perempuan. Itu dinamakan jima'. Maka jadi junub. Maka ni dia panggil apa? Dia panggil tafriq bagi kata wati. Apabila wati saja, maka jadi junub. Sempurna dinamakan perbuatan itu wati. Apa dia panggil kesan ataupun status diri dia? Dipanggil junub. Dipanggil junub. Junub tu kita dah selalu dah sebut, beza di antara junub dengan janabah. Junub ni apa dia? Orang yang bersifat dengan hadas janabah. Itu dia panggil junub. Orang yang berjunub. Kenapa dipanggil orang tu berjunub? Kerana ada ciri janabah pada dia. Ada hadas pada diri dia. Apabila tergelan kepala hasyafah dalam farah, dia ada hadas besar. Seluruh badan dia tu ada hadas. Apabila seluruh badan dia tu ada hadas, orang panggil apa? Dalam istilah fiqh, orang panggil dia ni junub, orang yang berjunub. Kenapa? Kerana ada hadas janabah pada diri dia. Tu. Maka jadi junub orang yang mewati dan orang yang kena wati. Ini detail kepada jadi junub. Maka jadi junub tu hukum dia. Maka ni detail lagi, dia nak tafsil. Maka ni dia panggil fa'ut tafsil. Maka jadi junub orang yang mewati dan orang yang kena wati. Maka pertama tu dia baru nak tafriq baru. Boleh tak faham lagi. Maka dia nak tafsir pula yang jadi junub tu siapa dia. Jadi junub dua-dua. Orang wati pun jadi junub, orang yang kena wati pun jadi junub. Kena mandi dua-dua. Wajib mandi dua-dua. Nak mandi macam mana? Dia ada tajuk khusus. Tata cara mandi. Ada berapa fardu mandi? Wajib macam mana? Nak sunat macam mana? Sebab apa? Sebab kita nak hasilkan pahala. Nak dapat pahala melalui perbuatan mandi. Setiap perbuatan dengan perkataan kita kira nak pahala je. Itu tujuan mengaji fiqh. Apa saja perbuatan Allah sediakan. Allah sediakan tata cara untuk kita buat menepati. Ada pahala wajib, ada pahala sunat, ada pahala afdal. Tu kita belajar fiqh. Bagi mahir fiqh ni sebab apa? Sebab nak kumpul pahala. Itu tujuan. Kalau orang kata kenapa duk mengaji fiqh sangat sampai ketua mengaji fiqh daripada kecil sampai mati mengaji fiqh. Sebab kita nak kumpul pahala. Kita nak buat pahala. Mengaji lagi banyak lagi kita mengaji lagi tahu. Oh, rupa ni afdal. Kita tak tahu pun. Duk buat lama dah tak tahu pun afdal. Macam basuh kecil basuh begok. Rugi kalau kita tak tahu cara. Duk basuh kecil tiap-tiap hari. Duk basuh begok tiap-tiap hari tak tahu pun. Yang kata perbuatan basuh kecil dan basuh begok itu boleh menghasilkan pahala. Ada berapa langkah basuh kecil, berapa langkah basuh begok. Lepas tu pula masuk dalam tandas ada banyak perkara sunat. Dalam ni pun ada, insya-Allah kita akan belajar. Kalau lepas dah tak? Pasal tak lepas lagi deh. Qada hajat. Nanti masuk dalam qada hajat, kita akan bincang perkara sunat qada hajat. Banyak ketika kita duduk di tandas tu banyak benda boleh buat, benda sunat boleh buat. Kita tak tahu, rugi. Kita tak dapat menghasilkan pahala ketika kita berada dalam tandas. Baik, teruskan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Atau ni makna wati lagi. Makna wati yang kedua. Jadi makna wati pertama selesai dah. Atau meraih oleh lelaki akan hasyafah zakarnya atau qadarnya ke dalam faraj atau dubur jin. Yani ke dalam farah jin atau dubur jin. Atau sama nama wati juga yang ketiga. Tapi kita ingat yang paling pentingnya, ingat makna wati yang asas. Ingat makna wati yang asas. Ni pun dinamakan jima' juga. Ataupun yang ketiga, menraib oleh lelaki akan zakarnya. Zakar lelaki. Yani zakar tu mana akan kepala zakarnya atau kadar kepala zakarnya ke dalam faraj
atau dubur binatang. Kalaulah dia wati jin, tapi ni ulama kata atas rupa manusia. Jin tu berupa. Dia wati jin. Dia bela atur raya, dia wati atur raya. Tapi atas rupa manusia lah. Yang kedua, binatang. Menerai oleh lelaki akan zakarnya, atau qadar ke dalam faraj atau dubur binatang. Dua. Jadi dia ni pergi wati ataupun jimuk binatang, ataupun dia liwat binatang. Perbuatan meliwat binatang itu adalah haram. Haram, dosa besar. Tapi nak cerita ni, kalaulah bagi orang yang melakukan perbuatan haram itu, dia kena mandi. Kalau dia tak tahu, duduk dalam keadaan hadas bila-bila. Orang yang melakukan dosa zina, apa namanya, jimuk ataupun wati binatang ni, dia hantam binatang, tak kira lah kambing tak kambing, mati kambing umur 70 lebih, keluar dalam paper tu, tak mandi dia. Contoh je lah, jangan duk fitnah dia pula. Contoh saja, tak pernah, dia tak tahu bahawa bahasa hari ni panggil rogo lah, panggil rogo binatang. Wati binatang itu haram. Yang kedua, diri dia tu wajib mandi. Yang wajib mandi. Kalau dia tak tahu, dia tak mandi sampai bila-bila berada dalam keadaan hadas. Atau makna wati yang terakhir, ada lagi, belum terakhir lagi. Yang ketiga, yang pertama saya tahu, yang kedua ghaib, kedua wati jin, yang ketiga wati binatang, yang keempat wati khonsa atau meraib oleh binatang. Terbalik pula, binatang pula girogo orang. Bahaya juga ni. Meraib oleh binatang akan zakarnya, akan zakar binatang ke dalam dubur lelaki. Terror. Laki dia boleh rogoi. Apa dia? Kera. Kera rogo tuan dia. Tuan dia lelaki, bukan perempuan. Dia selok kain tuan dia, terus dia rogo. Maknanya kena mandi. Siapa mandi? Putera. Kera mandi juga. Kena mandi. Tadi fa'il dengan maf'ul, dua-dua kena mandi. Kan tadi kita belajar dah. Mandi. Junub siapa dia? Fa'il dan maf'ul, dua-dua junub. Fa'il orang yang mewati pun junub, orang yang kena wati pun junub. Yakni orang yang liwat, kalau lelaki sama lelaki dia liwat, kawan dia, dua-dua kena mandi. Orang yang peliwat kena mandi, orang yang kena liwat wajib mandi. Lelaki sama lelaki. Kalau lelaki dia wati bini dia, maka dua-dua kena mandi. Tapi yang ni yang ni kera tu fa'il, maf'ul dia tuan dia pula menjadi mangsa rogol oleh kera. Jaga betul-betul. Tak lagi dia mandi kera dia. Siapa nak niat? Tuan dia niat. Jam juga. Atau meraib oleh binatang seperti kera, akan zakarnya zakar kera. Kalau binatang umum sangat, tak faham pula. Binatang. Jadi cara baca kitab ni, dia panggil binatang tu kalau dia panggil khas, contoh. Kalau kita nak khaskan dia, meraib oleh binatang, yakni contoh seperti kera, akan zakarnya zakar kera ke dalam dubur lelaki. Tak kisahlah asalkan lelaki je. Ataupun dubur khonsa. Tuan dia ni khonsa. Kera jangan buat main. Bahaya. Kera ni memang bahaya. Kera yang jantan, bahaya. Tapi biasanya kera ni dia mencari masa untuk dia kacau perempuan. Laki kadang-kadang dia tak ni. Kera ni dia tahu. Dia boleh tahu laki dengan tina. Dia kenal. Ataupun kera tadi dia meraib zakar dia ke dalam dubur perempuan. Kenapa kita bagi contoh kera ni? Sebab ulama kata kera ni zakar dia ni ada hasyafah. Bukan semua binatang ada hasyafah. Antara yang ada hasyafah lah kera. Kalau binatang yang tidak ada hasyafah, dikira kadar. Nak tahu tenggelam macam mana? Hasyafah. Banyak binatang ada hasyafah. Antaranya kera ada hasyafah.
Lembu ada syapah. Kuda ada syapah. Lain tak tahulah. Lain kena tengok. Kita pun tak cek semua. Habis. Yang terakhir. Atau ni dipanggil makna wati yang kelima. Kedua, ke dalam lubang jim. Yang ketiga, ketiga apa tadi? Kedua jin. Yang ketiga, binatang. Ketiga binatang. Yang keempat pula, binatang ke dalam dubur lelaki. Yang kelima, atau meraih oleh binatang ke dalam faras perempuan akan zakarnya. Meraih oleh binatang ke dalam faras perempuan akan zakarnya, zakar binatang. Dia asing ni, kalau nak sekali pun boleh, tapi dia asing. Sebab apa dia nak asing? Musannif pengatur guru ni, sebab dia nak asing di antara dubur dengan faras. Kalau nak sekali dengan dubur dengan farah, jadi 4 je lah. Kelima ni dia nak asingkan di antara hak tadi dubur. Binatang ni dia apa nama ni, dia liwat ataupun dia jima dubur lelaki, dubur khonsa ataupun dubur perempuan. Dia main ikut dubur. Tapi yang kelima ni jima juga, dia jima kera ni jima farah depan. Atau meraih oleh binatang ke dalam faras perempuan akan zakarnya, zakar kera, zakar binatang. Baik. Siapa boleh jawab terror? Kalaulah fa'il, maf'ul tu binatang, fa'il tu mukallaf. Apabila mukallaf dia ada hukum. Ingat, kalau mukallaf maknanya orang yang bergantung dengan hukum. Ada hukum wajib atas dia, sunat atas dia, haram atas dia, makruh atas dia. Kalau dia jima' mukallaf, dia jima' binatang, siapa yang haram? Mukallaf, dia jima' binatang. Fa'il tu mukallaf, fa'il tu orang. Dia pergi jima' lembu, dia pergi jima' kera, dia pergi jima' siapa yang haram? Dia kata menata kera ni rogo aku rogo dia pula. Haram kata siapa? Ni soalan mudah, lagi soalan payah. Dia dulu soalan. Kalau fa'il tu yang menjimuk tu adalah orang, dia pergi jimuk binatang, siapa haram? Kedua-dua haram. Ke apa haram? Haramnya mukallaf. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua putera jawab. Kalaulah orang, soalan ni payah ni, kalau putera jawab boleh jawab, memang master. Ni soalan terakhir ni, atau yang terakhir. Meraih oleh binatang ke dalam farah perempuan akan zakarnya zakar binatang. Yang meraih siapa? Fa'il dia lah bukan mukallaf. Fa'il dia binatang. Kera dia rogo perempuan. Dia rogo perempuan. Rogo bahasa kita lah. Bahasa dianya yang jimuk dua ni binatang gijimuk perempuan. Haram ke tak haram? Ataupun kita kata siapa yang haram? Kalau tadi fa'il dia pergi jimuk binatang, fa'il lah haram. Binatang kena jimuk tak haram. Kenapa tak haram? Binatang bukan mukallaf. Ni orang yang tak mukallaf pula pergi jimuk mukallaf. Mukallaf tak bersalah. Dia yang rogo saya. Kalau nak jawab, dia kata kenapa salah saya pula? Kera datang rogo saya. Kuda tu datang cari saya. Saya tak bersalah. Dia yang datang jimuk saya. Ni hati-hati. Ini orang ambil kesempatan. Dia kata mukallaf yang menjimuk tu memang mukallaf ni penunggu. Pertahanan, defend. Striker ni adalah kera. Yang skor gol ni ialah mukallaf. Itu bukan mukallaf. Ada orang berpahaman macam ni. Dia kata apabila binatang jimuk dia biar. Aku tak haram. Tak haram, ambillah kesempatan dah tak haram. Biarlah dia tak. Biar dia jimuk sampai puas. Ini jaga. Haram ke atas dia membiarkan jimuk. Melainkan dia tak mampu nak tolak, diteruskan jimuk. Itu tak haram. Jangan ada orang faham, dia kata
situasi tak haram kalau kera datang jimat kita. Tak haram. Betul. Kera tu tak haram. Tapi kita haram kalau kita tak orang panggil berusaha untuk kita menolak. Ini jaga tempat-tempat yang kes-kes macam ni kes yang helah, tapi helah yang tak betul. Dia kata tak haram orang kena jimat. Memang betul tak haram umum. Tak haram sekiranya dia terpaksa tak mampu nak lari. Kalau dia boleh lari pun dia tak lari, duk tahan ponggol dekat apa? Dekat kera. Dengan rogo sungguhlah. Pandai duk tanya bontok sangat. Tu apa sepak ni. Sepak kera larilah, kera tu kita jantan kan. Duk bagi ponggol buat apa kat dia je. Haram tu. Ni kalau jin pelupuh kita. Jin pula Sama. atas kita tu. Kalau kita biarkan, Macam mana kita boleh tahu kalau menenggelamkan gaib ni? jin ni sama dia rupa. Kalau lah dia tak berupa, tak boleh. Jin ni ulama kata kena syarat dia kena tasyakul. Maksud tasyakul ni apa? Tasyakul ni dia kena berupa manusia. Kalau tak ada, Kalau dia tak berupa, tak jadi, tak boleh tu, tak dikira. Dia kena berupa lah. Dia tak ada, jin ni lain. Dia kena berupa zakar kita lah. Sebab rupa dia bukan zakar apa. Walaupun dia jantan, dia lain rupa. Tu dia kena berupa kita. Dia tak ada rupa macam kita. Jin bukan ada rupa, ada apa nama ni, walaupun dia jantan, dia tak sama dengan kita. Rupa jin dia tak sama dengan rupa manusia, bukan. Jin adalah bukan spesies manusia. Walaupun dia ada jantan, kita tak tahu macam mana. Wallahu a'lam, dia ada alat kemaluan apa macam mana? Tak tahu alat kemaluan dia. Tak tahu. Tapi ini mesti berupa. Dia sama je nak hukumkan dia wakti haram ke atas kita ni. Ataupun dihukumkan wajib mandi dengan syarat dia kena tasyakul, yakni berupa manusia. Ni kes bunian lah. Kes bunian. Bunian ni memang dia spesies rupa dia adalah rupa kita. Rupa dia adalah rupa kita. Ni isu bunian lah ni. Bunian memang rupa kita. Sebiji memang dia rupa kita. Dan bunian ini dia spesies yang termasuk orang panggil jin yang halus. Maksudnya spesies halus. Spesies yang jenis dia panggil lembut berbanding jin umum. Jin yang umum tu dia panggil jin tu. Jin yang bukan spesies bunian, dia lebih kasar daripada bunian. Maksud kasar tu bukan fizikal dia, bukan. Maksud cara dia. Dia makan pun makan yang masak. Dia tak makan mentah. Kalau jin biasa, dia tak masak. Dia tak macam kita. Tapi jin bunian, dia hampir kehidupan dengan kita. Tapi dia lain, cuma hampir. Ulama kata rupa lebih kurang sama. Makanan pun dia masak. Dia masak dulu, dia tak akan makan mentah. Dia ada juga lelaki perempuan sama macam kita. Lepas tu juga dia, isu ni lah. Ulama berkhilaf ni, boleh tak sah ke tidak bunian kahwin dengan lelaki, yang pula kahwin dengan manusia. Maka kaum muktamad mazhab Syafi'i tidak sah bunian berkahwin dengan manusia kerana jinsun yang berbeza. Dia kena jenis sama. Jenis apa? Jenis lelaki, jenis manusia. Maksud lelaki ni yang sah berkahwin mesti dengan jenis perempuan. Lelaki manusia dan jenis perempuan manusia. Kalau jenis lelaki perempuan itu bukan jenis manusia, jenis jin, tak sah kalau muktamad. Cuma ada khilaf qada'ih yang setengah pendapat mengatakan sah juga. Itu memang pendapat yang lemah saja. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah. Itu yang mengaji dengan Ustaz Hanafiah. Ustaz Hanafiah ni, guru Ustaz Hanafiah di Falah. Ketika dia mengajar kitab Ajaib tu, Falah, dia ceritalah. Dia kata, dan Ustaz Hanafiah ni dia antara orang hebat dalam ilmu perubatan ni. Dia anak murid kepada Ustaz Damih kan. Ustaz Damih ni masya-Allah hebat. Jin. Dia kata anak murid dia ni di Johor ni biasanya tempat-tempat yang Tok Bomo surrender. Maksudnya perawat lain dah surrender dah. Nak berdiplomasi dengan jin. Panggil dia. Panggil Ustaz Hanafiah. Panggil dia. Dia ada skill untuk berdiplomasi dengan jin. Ustaz Hanafiah ni, dia kepakaran dia. Satu hari ni anak murid dia ni minta dia jadi orang tengah untuk pergi meminang.
Dia pun catalah nak pergi meminang di mana. Dia kata di Ipoh, nak kahwin dengan orang Ipoh. Jadi Ustaz, Tok Guru ni pun tanyalah. Dia kata Ipoh kat mana? Dia kata Ipoh tu dekat area RNR. Kalau tuan-puan daripada Ipoh nak ke KL, dia ada RNR Gua Tempurung. Pasal tak? Gua Tempurung tu. Jadi dia kata penempatan isteri dia ni, bakal isteri dia ni belakang RNR Gua Tempurung lah. Ustaz Nafiah dia orang tahu dah di tempat tu. Dia kata, tempat tu mana ada rumah orang? Tak ada tempat tu, dia kata. Mana ada kawasan perumahan? Dia baru cerita. Dia kata dia kata bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Orang ni luar biasa lah ni. Dia kata apa dia? Dia kata Bunian. Lepas tu Tok Guru pun tarik gear lain lah. Tok Guru kata macam ni lah, saya tak boleh nak jadi orang tengah, dia kata. Dan kalau boleh carilah manusia. Tok Guru cakap je lah nasihat. Sebab dia ni dah cinta buta dah. Memang Tok Guru kata memang dia jatuh cinta lah dengan Bunian ni. Dan Bunian ajak kahwin dengan dia. Jadi Tok Guru nasihat, dia kata cuba ikhtiar dulu. Cari manusia dulu. Lalu dia kata dia tak pergi. Dan lah dia kata dia tanya-tanya tu, akhir-akhir dia tak jadi, kata. Tak jadi. Alhamdulillah lah. Bunian. Ramai wanita lagi duduk menunggu, tiba-tiba Bunian juga yang dicari. Maka jadi junub segala mereka yang tersebut itu. Dia dah jawab dah tu. Mereka tu yang jadi junub tu apa dia? Mukallaf, orang. Tiada binatang, tiada jadi junub binatang. Binatang tu tak berjunub. Jadi surat mandi pula. Tak berjunub dan tak haram atas dia pun. Sama ada dia menjadi mangsa jimat pun tak haram, ataupun lebih-lebih lagi dia menjadi pemangsa. Dialah yang menjimat orang, tak haram juga. Kerana dia tidak mukallaf. Kenapa mukallaf tu, putra? Takrif mukallaf. Jin masuk kan? Dapat kuiman. Jin mukallaf. Jin dia mukallaf. Jadi mukallaf ni dua je. Mukallaf ni manusia dan jin mukallaf. Walaupun dia tak mukallaf lagi, tapi dia termasuk jenis. Kena faham, apabila dipanggil jinsun mukallaf, maksud jenis mukallaf ni apa? Kategori mukallaf. Dia bakal akan mukallaf walaupun dia sekarang tak mukallaf. Contoh, dia kanak-kanak. Kanak-kanak tak mukallaf lagi, tak bergantung dengan hukum lagi, tapi dia bakal mukallaf. Dia termasuk dalam kategori mukallaf, kanak-kanak. Jin mukallaf lah. Jin ni dia tak kira dia beranak-beranak mukallaf tu. Anak dia lahir-lahir mukallaf. Batu jin ni, dia orang tak faham dia takut. Orang takut. Sebenarnya jin lemah. Jin ni ingat, apabila dia nak tasyakul, dia lemah, sakit. Tapi dia terpaksa tasyakul. Tasyakul ni mana dia pindah, dia nak tunjuk kat orang. Contoh dia nak kacau. Apabila sampai satu tahap, dia nak kena kacau orang ni. Maksud kacau ni, dia nak kena tunjuk rupa. Berupa budak kecil berlari, dia nak kena tunjuk. Sebenarnya dia apabila dia berupa saja, dia nak transfer alam. Jadi Tok Guru Nafiah ni dia suka cerita juga bab jin. Kalau Tok Guru Jecik memang top lah. Tok Guru Jecik ni bab jin, dia ada masuk bab jin setengah jam. Kita tanpa sedar dia cerita bab jin. Setengah jam masuk jin. Ustaz Nafiah pun sama. Antara syarat dia nak transport alam, sebab dia alam lain, kita alam lain, dia mesti tasyakul. Tasyakul maksud kena tumpan mana-mana jirim. Sebab tu dia sakit. Maksud dia lemah. Dia bukan sakit, dia lemah. Kekuatan dia dah kurang. Kenapa? Kerana dia nak kena tasyakul ni, nak kena berupa siapa-siapa. Ambil lah rupa siapa-siapa. Sebab bukan rupa dia. Ambil rupa budak kecil, jalan, jalan. Dia lemah. Jangan kita takut. Mungkin kita kata, kuat ni, jin ni, kenapa ni dah berupa dah ni. Dia berupa tu kuat tu maksud kuat apa? Kuat dia nak kacau kita, bukan diri dia tu kuat. Diri tu lemah. Sebab itulah apabila dia berupa, lagi mudah untuk kita ni dia. Lagi mudah untuk kita kontrol dia. Lagi mudah untuk kita jampi, bakar dia. Satu Tuan Guru Jecik, dia warning kepada student dia, pada anak murid dia. Jin nak mengaji dengan dia boleh,
Dia kata jangan kacau, tu je warning dia. Jangan kacau majlis pengajian. Beradab. Kalau kacau, aku akan bakar. Ni dia. Jin takut. Warning bakar. Kalau dia tak berupa, kita boleh bakar dia. Apatah lagi dia berupa, lagi cepat. Kalaulah dia berupa, kita bakar dan keadaan dia berupa, lagi sakit dia. Dia sakit, dia tak mati. Cuma dia sakit. Macam kita lah. Kita tampar, dia sakit. Macam dia, kalau kita jampi dia sakit. Dia sakit dengan kita pukulan dia dengan pukulan ayat Quran. Kita rejam dia dengan ayat Quran, sakit dia. Sebab tu afdalnya berdialog dengan dia, kita jangan terus pukul dia. Kita jangan terus hantam dia. Kita berdialog dulu. Kalau dia degil baru kita buat. Sebab tu orang tengok teknik Tok Goji. Tok Goji kata, nak mengaji boleh, tapi jangan kacau. Apabila kacau tu baru kita marah. Kacau baru Tok Goji baca ayat. Tak kacau, biarkan dia. Maknanya dia duk lepak ni. Dia duk lepak. Biarlah dia lepak. Tapi kalau dia kacau je kita, maksud kacau tu berupa kadang-kadang bunyi hingat nak kacau kita tidur pun tak boleh. Waktu tu baru kita buka buah langkah kita. Buka buah silap. Pukulan kita. Bukanlah silap ngaji tunggu punggung je silap. Maksud kita baca. Antara ayat nanti kita akan ijazah. Ataupun Ustaz Rahman pun ada. Kenapa kekuatan diri kita ini kena ada kekuatan dalaman. Sikit lagi Coach Hafiz kita akan ajar silap, dan dalaman kita ini kita akan ajar amalan. Amalan asas dia untuk elok daripada jin dan sebagainya ni, untuk pencuri jin dan sebagainya, ayat kursi 9 waqaf. Ini dia ambil daripada Tuanku Jecik. Ayat kursi 9 waqaf. Saya ambil daripada Tuanku Haji Omar. Tuanku Haji Omar ambil daripada Tuanku Jecik. Dia sambil juga tak silap daripada Ustaz Ibrahim, lupa lah. Tapi ayat tu saya ijazah dengan Tuanku Haji Omar. 9 waqaf. Dan ada teknik bakar dia, bakar jin. Tapi bakar tu kita tak boleh ajar lah. Tak pergi hampa mudah-mudah bakar. Tak terbakar pun Ustaz. Tak terbakar pun. Duk bakar rokok aja. Duk bakar rokok lain. Tu jin marah tu, duk merokok. Jin marah. Sebab makanan dia. Dia kata lain macam challenge aku pula dah. Puh. Itu lain macam tu jin marah. InsyaAllah. Jadi ingat, apabila kita ada buah dia, orang panggil apa buah ni? Orang panggil maksud buah amalan kan? Amalan ni kita tak perlu takut. Cuma teknik dia jangan kita apa-apakan dia dulu. Kita berdialog, cakap dia dengar. Cakap dia akan dengar cakap aja. Nak duduk boleh tapi jangan kacau lah. Ataupun tak payahlah duduk sini. Kami nak mengaji ni, pergilah cari tempat lain. Dialog je, dia dengar. Jin ni memang sama. Pendengaran ni lebih sensitif. Kita bercakap, dia boleh dengar jauh jarak dia. Ulama kata. Sebab apa? Gelombang. Jin ni dia berada dalam gelombang suara. Suara kita kan dalam gelombang getaran ni kan. Tu dia boleh dengar jauh. Sebab tu orang kata cakap sini, jin duk kat lain pun dengar. Sebab gelombang kita boleh hantar pada dia jauh. Kita ni Allah adat kita, gelombang kita dengar hanyalah ada jarak dekat je. Jarak jauh tak dengar. Tapi jin Allah benarkan dia untuk mendengar jaraknya luas. Dan Allah beri kekuatan pada dia ni, perjalanan dia singkat. Dia daripada jin Kelantan boleh datang sekejap aje. Jin di Kedah datang kat kita sekejap aje. Dia boleh pergi main mengaji kilik kitab macam kita ni. Main sambil klik balik. Mana tahu datang mengaji KL. Dari mana? Dari Gunung Jerai. Dekat aja dia. Tu. Sebab tu jin di Terengganu masa saya mengaji dulu kan. Pelik-pelik saya mengaji di arwah Haji Tuanku Haji Omar ni. Jin daripada Terengganu pun ada. Ni, saya pernah cerita kan? Jin duduk dekat saya, dia kenal saya tak kenal. Saya tak kenal dia pun. Yang boleh kenal tu apa? Apabila kawan saya cerita, dia kacau kawan saya ni. Dia kena rasuk histeria. Apabila histeria, kawan saya bacalah ni ayat yang Tuanku Haji Omar ajar. Tak tahu nak baca ayat apa. Baca ayat kursi. Siapa kali terakhir, tak tahulah dia kata. Kawan saya kata, tak tahulah aku tawassul pada Tok Guru. Aku kata, sebelum aku bakar, dengar berkat Tok Guru Jecik. Puh atas kepala.
Dia muah atas kepala. Orang yang kena histeria tu. Kawan saya tak kena. Kawan saya, dia kacau siapa? Dia kacau adik dia. Satu keluarga kena histeria. Jadi, mula-mula seorang ni, dia kena adik perempuan dia. Bawa lah pergi ke Tok Bomo kan. Bawa pergi merawat. Atas kereta tu kena semua. Pakat mula-mula adik dia jerit. Lepas tu berjangkit ke adik lelaki dia. Parking tepi jalan. Dia kata tak tahu nak buat apa. Nak buah atas kepala lah. Buah atas kepala adik lelaki dia. Buah atas kepala. Dengan berkat tu adik dia sebelum dia pengsan tu, dia boleh tengok lagi. Sebelum dia pengsan, ni habislah, dah sembuh lah. Sebelum dia pengsan, tu tok guru aku tu. Tok guru aku. Maknanya Jim ni, baru kawan kata, geng kita juga punya. Kacau. Dia tu tok guru aku tu. Dia mengaku tu, pengsan. Pengsan tu bangkit-bangkit tanya, dia tak tahu dah. Bukan dia bercakap tadi. Tapi dia pun kacau. Dia kacau. Walaupun dah sembuh kan, dah sembuh, tetap dia follow. Ada seorang tu perempuan. Dia duk follow perempuan. Waktu follow tu lah dia boleh berdialog. Dia boleh dialog dengan jin. Dia ceritalah kat kawan saya ni, saya kata, mu berdialog macam mana? Dia kata, aku dengar suara, dia boleh macam suara dia bercakap. Dia tak nampak lah, tak berupa, tapi suara dia boleh cakap. Kita boleh faham apa dia cakap. Dia kata, aku mengaji juga dia tu dulu. Atuk Gaji Cik ni, Atuk Gaji Omah. Dia pun cakap pasal kita lah. Tapi dia kata, rupanya jin yang follow dia tu, jin Terengganu, dan dia berkawan dengan jin Kedah. Nampak tak? Berapa jin Kedah? Dahsyat cerita dia, pening kalau cerita. Dia kata, dia cakap aku dia kata waktu mengaji dulu, aku duduk tepi Azhar. Dia cakap Kedah. Dia kata aku duduk tepi Azhar. Tapi Azhar ni sombong. Dia kata aku duduk tepi dia tak perasan aku. Dia cerita kat saya. Dia kata nama apa jin? Dia ceritalah nama Ismail apa itu. Dia bapa dia Ismail, anak dia ceritalah kan. Semua dia cerita, dia kenal diri dia tapi bukan boleh percaya. Jin ni penipu banyak. Menipu memang kaki dia. Dia mengaji dia penipu. Kita dengar aja dia cakap dia nama Ismail, dia nama anak dia ni kan. Dia duduk tepi dia duduk mengupak kita. Lepas tu saya kata, kawan saya kata, tak apa, hati-hati aku pergi jumpa Azhar, aku cerita kat dia. Tak apalah, ceritalah kan. Itu jin. Alam jin ni. Kena ada alat untuk berni dengan dia. Habis. Dan keempatnya, wallahu alam. Kita baca slow-slow sebab kita nak masuk, akan datang nak masuk bab haid. Malah masuk hari ni. Kalau kita baca cepat nak masuk haid. InsyaAllah akan datang kita masuk tajuk haid. Tajuk haid ni dia ada 3 muka surat. Panjang jugalah, 3 muka surat bab haid. Bab haid ni kena tulis notasi lah untuk pelajar-pelajar kita ni. Kita buat ringkas tapi kita bab haid ni kita akan cerita tak detail sangat tapi kita clearkan sifir. Maknanya khatam bab haid 3 helai ni untuk asas-asas haid itu lepas lah. Takat kita nak ngajar isteri kita, anak-anak, boleh lah lepas lah. Kita ambil sifir-sifir asas. Pemilu asas. Detail-detail tu kena ngaji dengan kitab besar lah kan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kopi tak? Buat kopi. Tapi jangan pahit sangat hari tu.